Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimulakan ahli-ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan, puan-puan dan anak yang dikasihi sekalian, alhamdulillah wa syukurillah kita dipertemukan sekali lagi oleh Allah SWT ya dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan insya-Allah apa yang akan kita bincangkan pada malam ini ya membawa manfaat kepada kita untuk kehidupan kita di dunia dan juga di akhirat insya-Allah. Baik tuan-tuan dan Allah SWT, malam ni kita cerita tentang satu lagi tajuk yang sangat penting ni daripada buku tulisan Syekh Abdul Majid Az-Zindani. Tajuk kita malam ni, kalau sahabat-sahabat tuan-tuan ada buku yang muka surat 382 Baik, tajuk dia adalah pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita hari ini sebagai manusia biasa pun kita banyak yang mendapat bantuan dan juga pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kehidupan kita sepenuhnya ya, walaupun kita ada usaha tetapi sebenarnya ianya datang daripada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, saya teringat tuan-tuan, kalau Allah Taala tak tolonglah mungkin dah jadi arwah. Banyak kes ya, banyak peristiwa-peristiwa yang bagi saya kalau ianya tidak dilindungi oleh Allah Ta'ala tak tolong secara umumnya memang dah banyak kali jadi arwah. Masa muda-muda, semasa sebelum saya pergi ke Mesir tuan-tuan, pernah terlibat dalam aksiden motor macam ni. Sampai sekarang pun ada kesan ni kan? Terbaring di atas jalan raya, kereta datang tapi Allah Ta'ala lindung, tolong Allah tu, kerja Allah Ta'ala tu ya, pertolongan Allah SWT. Selamat alhamdulillah, walaupun adalah sedikit ya, kecacatan yang zahir, tapi artinya Allah Ta'ala tolong. Itu orang biasa macam kita pergi ke Mesir sama juga tuan-tuan, hampir terlanggar belakang lori tengah-tengah highway tuan-tuan, tengah-tengah pecut, tiba-tiba ada 2 lori kiri kanan masuk tengah-tengah. Bukan kita cekap pun, tapi Allah Ta'ala jaga dan lindung, selamat lagi tuan-tuan, alhamdulillah. Yang cerita dalam kehidupan kita ni banyak sangat pertolongan-pertolongan Allah SWT. Dan banyak kali kadang-kadang drive kita potong, kita keluar tu kereta pun baru lintas, tak nampak langsung tuan-tuan. Pada adanya kena langgar lah secara umum, tapi Allah Ta'ala lindung. Saya percaya tuan-tuan juga ada peristiwa-peristiwa tertentu yang nampak jelas bahawa ianya dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala banyak tolong kita tuan-tuan. Ya. Kalau tidak mungkin sebahagian kita termasuk saya jugalah mungkin dah tak berada di atas dunia ni. Tapi Allah Taala tolong. Begitulah apa yang berlaku pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi lah. Sebab Nabi membawa risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi cerita kita ini adalah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi dan juga Rasul. Baik, kenapa Allah Ta'ala perlu bantu Nabi dan Rasul? Antaranya ialah untuk membuktikan bahawa Nabi dan Rasul itu memangnya diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu di antara bukti lah ya. Sebagai contoh disebutkan di sini bahawa kalau sekiranya ada sebuah kajian, contohnya kajian melantik seseorang, contohnya dalam kajian persekutuan dia ada menteri, menterinya tugasan sekian-sekian. Okey. Jadi kalau menteri itu ada masalah, di mana tempat rujuk dia? Kerajaan lah, pemerintah lah secara umumnya. Jadi kerajaan akan memberikan bantuan bila seorang menteri itu contohnya memerlukan bajet contohnya. Setiap tahun kita ada bajet. Bahkan satu kementerian kadang-kadang berbilion ringgit setiap tahun bajet yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Kenapa tu? Kerana nak membantu
ya, dan membantu sebagai tanda sokongan bahawa, dan juga dalam satu masa adalah merupakan pengiktirafan kepada menteri tersebut. Itu bantuan yang diberikan oleh kerajaan. Samalah juga dengan itu adalah satu bentuk analogi, ya. Allah SWT pun sama, tuan-tuan. Bila Allah Taala mengutuskan Rasul, maka Allah Taala mesti bantu Rasul. Dan Allah SWT tidak akan membiarkan Rasulnya bersendirian. Dan banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahawa pertolongan Allah Ta'ala itu sentiasa datang kepada Nabi SAW dan juga pada Nabi-Nabi terdahulu sejak daripada awal pengutusan Allah SWT. Memang Allah Ta'ala bantu, banyak Allah Ta'ala bantu, ya. Kerana Nabi SAW tidak akan mampu untuk menghadapi contohnya cabaran-cabaran, dugaan-dugaan, ya, ancaman-ancaman daripada musuh-musuh Islam, ya, khususnya di zaman tersebut kaum Yahudinya, musyrikin dan sebagainya. Baik, antara contoh yang berlaku sebagai bukti bahawa Allah Ta'ala memang membantu Nabi SAW ialah bila berlakunya hijrah Nabi SAW daripada mana? Daripada Mekah ke Madinah. Banyak sangat bantuan dan pertolongan yang diberikan oleh Allah SWT kepada Nabi. Kalau tidak, tak mampu Nabi nak berhijrah, ya? Sebab dia punya permusuhan antara orang musyrikin, ya, termasuk Yahudi juga, yang sangat dahsyat, sehingga ke peringkat mereka nak bunuh Nabi, ya? Seriusnya permusuhan tersebut bukan setakat sebelum ini di pulau Nabi, ya? Tak boleh nak berurusan dengan perniagaan, tidak boleh mendekati Nabi dan juga sahabat-sahabat yang beriman. Banyak benda-benda yang berbagai-bagai dua, sehingga satu peringkat mereka dah putus asa, dah tak boleh buat apa benda dah, nak bunuh Nabi. Sampai ke peringkat itu, tuan-tuan, ya. Dahsyatnya permusuhan yang dilakukan oleh kafir Quraisy, ya. Mereka nak membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan apa yang mereka buat, perancangan mereka mengutus pemuda pada setiap puak Quraisy untuk mengepung rumah Nabi. Ini kita dengar cerita dalam sejarah, Mereka kepung, tuan-tuan, panggil pemuda-pemuda yang besar, yang hebat-hebat, yang orang kata yang sadu-sadu lah kalau istilah sekarang, yang memang punya tenaga yang kuat. Pemuda-pemuda Quraisy kepung rumah Nabi. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idh yamkuru bika alladhina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Subhanallah. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika orang kafir musyrik Makkah menjalankan tipu daya terhadapmu untuk menahanmu dan membunuhmu atau mengusirmu, mereka menjalankan tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya mereka, kerana Allah sebaik-baik yang menggagalkan tipu daya. Ini semua kerja Allah. Dah kepung macam tu pun tuan-tuan boleh keluar. Jadi ini bukan kerja manusia, ya, bukan kerja manusia. Kalau bukan kerana arahan Allah, kalau bukan kerana perancangan Allah, pastinya rancangan jahat yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah, musuh-musuh Nabi itu pastinya akan berjaya. Dah kepung macam tu boleh keluar. Kalau ikut zahirnya mustahil nak lepas keluar, sebab kepung semua pintu-pintu, semua tingkap-tingkap dijaga, keliling rumah tu, keliling rumah Nabi di mana dikepung sebegitu rupa oleh kaum musyrikin, kerana memang mereka tu nak bunuh Nabi. Dan sebab itulah kaedah mereka kata kalau tak bunuh Nabi ni, selagi itulah Islam ni tidak dapat disekat perkembangan dia. Mereka buat macam-macam, sampai peringkat itu, ya. Allah Ta'ala memberitahu rancangan jahat tersebut kepada Nabi SAW dan membenarkan baginda berhijrah ke Madinah. Jadi arahan Allah Ta'ala bila dah, maknanya permusuhan itu dah sampai ke peringkat yang sangat hebat, dia memuncak sehingga peringkat mereka nak bunuh Nabi, maka Allah Ta'ala sampaikan berita ini kepada Nabi. Dan kemudian Nabi pun diarahkan ataupun dibenarkan untuk berhijrah ke Madinah, ya. Baik. Selepas itu Rasulullah SAW berazam untuk keluar daripada Makkah dalam keadaan baginda mengulang-ulang kalam Tuhannya. Ini doa Nabi, doa yang Nabi baca. Dan ketika Nabi keluar daripada rumah, antaranya wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Ini ayat ni pun boleh baca, orang kata ayat pelindung, tuan-tuan, ayat pelindung. Nak dapat keselamatan, ini pun ayat yang biasa dibaca, boleh diulang-ulang.
yang boleh dibaca, minta pertolongan Allah Ta'ala menyelesaikan masalah ataupun perkara-perkara yang kita berhadapan dengan apa-apa perkara. Okey, boleh baca ayat ni Ayat ni daripada surah Al-Isra ayat ke-80 Maksudnya, dan pohonkanlah wahai Muhammad dengan berdoa, wahai Tuhanku, masukkanlah daku ke dalam urusan agamaku dengan kemasukan yang benar lagi mulia, serta keluarkanlah daku daripadanya dengan cara keluar yang benar lagi mulia, dan berikanlah kepadaku daripada sisimu hujah, keterangan serta kekuasaan yang menolongku. Jadi Allah Ta'ala memang menyebutkan dalam ini, memerintahkan Nabi supaya minta pertolongan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab bagi Allah Ta'ala semuanya adalah mudah-mudah belaka. Okay? Sebab kaum Quraisy siapa dia? Adalah hamba Allah. Okey, hamba Allah. Jadi bila hamba Allah adalah makhluk Allah, jadi umumnya lemah. Semua makhluk manusia adalah lemah. Okey, semua makhluk manusia bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup mati manusia, segala makhluk atas muka bumi ini adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bermaksud bila kita berbaik dengan Allah, bila kita mendapat bantuan daripada Allah, tidak ada siapa pun atas dunia ni yang dapat mengalahkan kita. Jadi konsepnya tuan-tuan, kalau kita berseorangan, kita tak akan mampu mengalahkan musuh. Jadi kalau kita nak menang, kena berbaik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kena rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah caranya kita boleh mendapat kemenangan. Kerana kemenangan itu bukan di atas kekuatan kita, bukan di atas kebijaksanaan kita, bukan kerana kita banyak senjata, bukan kita pandai banyak taktik itu taktik ini. Semuanya adalah bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama jugalah dalam pilihan raya yang akan datang ni tuan-tuan. Kemenangan itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kempenlah macam mana pun tuan-tuan, kalau Allah Taala tak buka hati orang untuk mengundi kita, tak akan ada orang mengundi. Contohnya lah. Jadi kita buatlah yang terbaik, tunjukkanlah akhlak-akhlak kita, khususnya pada para pemimpin, buktikanlah kita memang mampu untuk menjaga dengan tugas dengan baik, dengan amanah, tidak mengkhianati amanah yang diberikan oleh rakyat. Insya-Allah rakyat akan pilih kita dengan izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semuanya adalah berada dengan Allah. Sebab itulah kalau kita nak menang tuan-tuan, kita kena berbaik-baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana wa man nasru illa min indillah. Mana tidak ada kemenangan kecuali daripada sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pemimpin kalau nak menang, banyak sekaranglah masanya untuk bangun malam tahajud, berdoa, bermunajat dengan Allah SWT, kerana Allah Ta'ala lah yang menentukan, yang menggerakkan hati-hati manusia untuk memilih kita. Dan nak memilih itu pun Allah Ta'ala letakkan asbab dia. Asbabnya antaranya performance kita, amanah kita, akhlak kita, keimanan kita. Mungkin itu menjadi sebab orang akan pilih kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Allah SWT. Jadi sebab itulah bila Nabi berhadapan dengan situasi yang getir begini, yang sukar, mana musuh cuba untuk membunuh, maka Nabi SAW kembali kepada siapa? Kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Nabi penuh yakin bahawa hanya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang dapat memberikan kemenangan, dapat memberikan kemenangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga kemenangan kepada Islam. Baik. Allah SWT telah menolong Nabi dengan mengalahkan musuh baginda, iaitu pemuda Quraisy yang mengepul rumahnya sepanjang malam bagi menghalang baginda melarikan diri. Macam kita sebutkan tadi lah. Kepung-kepung macam mana pun Allah Ta'ala boleh keluarkan Nabi tanpa disedari oleh mereka. Sebab apa? Macam kita sebutkan tadi, semua manusia itu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala boleh buat dengan cara yang sangat mudah, terlalu mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara macam mana? Allah Taala telah mengaburi pandangan mereka. Mudah aja tuan-tuan. Allah Taala nak selamatkan mudah aja. Tak nampak tuan-tuan. Keluar tapi tak nampak. Disebutkan dalam sejarah, katanya bila Nabi keluar, Nabi letakkan apa dia? Debu-debu atas kepala mereka yang menunggu tu. Yang mengawal tu letak debu kepala dalam kepala mereka, sehingga kan mereka tak sedar Nabi keluar. Bila sedar masa bila? Bila Nabi dah lepas,
barulah mereka terasa atas kepala mereka ada pasir-pasir. Mereka dah tahu bahawa Nabi sebenarnya dah lepas lari daripada kepungan mereka. Jadi ini semuanya kerja Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi melakukan semua ini? Nabi sebenarnya merancang, tuan-tuan. Nabi sebenarnya tak perlu rancang apa-apa pun. Secara umumnya Nabi tak perlu merancang. Sebab apa? Sebab semuanya adalah berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala boleh menyelamatkan Nabi dalam sekelip mata. Allah Taala boleh bawa Nabi dalam sekelip mata sampai ke Madinah. Okey, itu kuasa Allah, dan ini terbukti dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Kekuasaan Allah boleh. Tapi kenapa Allah Taala tak buat macam tu, tuan-tuan? Kenapa Allah Taala tak bawa Nabi straight terus ke Madinah? Shortcut. Mudah kan? Mudah. Sedangkan Nabi itu Nabi. Tapi kenapa Allah SWT tak jadikan demikian? Kerana Allah SWT nak tunjukkan kepada kita sebagai satu bentuk pengajaran, bahawa dalam setiap apa yang kita nak lakukan, kita perlu merancang. Okey, perancangan itu adalah daripada kita. Tapi ketentuan sama ada kita dapat apa yang kita rancang itu adalah di tangan Allah SWT. Tapi Allah Ta'ala nak ajar kita supaya kita berusaha. Berusaha sedaya upaya menggunakan ikhtiar kita, kebijaksanaan kita untuk merancang. Nabi merancang, tuan-tuan. Antara perancangan yang dibuat oleh Nabi SAW yang tidak diceritakan dekat sini ialah yang disebutkan dalam sirah, bahawa Nabi SAW meminta supaya Ali radhiyallahu anhu tidur di tempat baginda. Itu perancangan, tuan-tuan. Kenapa Nabi buat? Nabi nak tunjuk kepada kita. Dalam kita berhadapan dengan musuh, maka kita perlu buat perancangan. Sebab musuh merancang lebih dahsyat daripada kita kadang-kadang. Cuma kadang-kadang kita tak rasa, kita tak sedar. Kita masih leka kadang-kadang, tapi sedangkan musuh sebenarnya merancang begitu hebat untuk menghancurkan umat Islam ini. Jadi kita kena buat perancangan. Dalam apa saja kita kena buat perancangan, tuan-tuan. Itu adalah satu bentuk pengajaran yang hendak disampaikan daripada peristiwa ini. Antara pengajaran yang boleh kita ambil lah. Baik. Dan bagaimana Allah SWT menyelamatkan Nabi ialah dengan cara mengaburi pandangan musuh-musuh Islam, pemuda-pemuda Quraisy tersebut. Dan ini disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Ini pun ayat yang biasa dibaca kalau kita berhadapan dengan musuh, ini pun ayat yang selalu dibaca. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Okey, apa yang maksud dia? Dan kami jadikan sekatan di hadapan mereka dan sekatan di belakang mereka, lalu kami tutup pandangan mereka, maka dengan itu mereka tidak dapat melihat. Ini ayat biasa baca, orang kata ayat ghaib. Orang dulu lah nak ilmu ghaib baca ayat ni, wallah alam. Saya tak pernah amal. Orang kata kadang-kadang dia baca masa roblok. Masa roblok ada juga orang amal kan. Kebetulannya jadi pula. Kadang-kadang ada macam polis tu tak nampak yang lalu-lalu kan. Itu semuanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Boleh cubalah eksperimen. Cuba tak payah bayar rotek, tak payah ada lesen, cuba lalu baca ayat ni dengan penuh keyakinan. Nak tengoklah kan jadi ke tak? Boleh cuba. Kalau kena saman tu maknanya keyakinan kita belum sampailah ke peringkat Allah Taala bantu kita kan. Baik. Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu menuju ke Gua Thur untuk menyembunyikan diri daripada buruan kaum Quraisy. Itu satu lagi bentuk apa nama ni? Bentuk taktikal lah kalau kita kata dari sudut, kalau ketenteraan dipanggil taktikal. Mana taktik yang dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi tak terus berjalan terus menuju ke Madinah, tapi Nabi bersembunyi dulu di Gua Thur. Okay, bersembunyi dekat situ. Baik. Jadi apabila Nabi bersembunyi, jadi orang musyrik ni dia tak putus asa. Dah terlepas kali daripada rumah tu. Dan bila mereka masuk dalam rumah Nabi, mereka melihat, mereka ingat nak bunuh Nabi dah. Tapi tengok yang ada dalam selimut Nabi adalah, bila buka-buka tengok Sayyidina Ali. Jadi dia lepaslah, mereka lepaskan dan mereka terus mencari Nabi SAW, terus memburu Nabi SAW. Jadi apa yang mereka buat? Mereka memeriksa setiap tempat persembunyian sehinggalah sampai ke Gua Thur, tempat persembunyian Nabi dan sahabat baginda Abu Bakar radhiyallahu anhu. Gemetar lah tuan-tuan. Bayangkan dah depan muka pintu gua, dah sampai, dah nampak kaki kat depan dah tu.
Kan? Tapi macam mana Allah Ta'ala tolong? Ini sangat dahsyat. Sangat dahsyat pertolongan Allah SWT dengan menghantar junudan lam tarawha. Bukan tentera-tentera yang tidak dapat dilihat. Tentera ni bukanlah askar, tuan-tuan, tapi makhluk-makhluk yang Allah Ta'ala hantar untuk melindungi Nabi SAW dengan cara yang sangat mudah, sangat simple, tuan-tuan. Bukan pakai peluru, bukan pakai pedang, bukan pakai panah dan sebagainya. Tapi apa yang berlaku ialah Nabi SAW bila berada dalam gua bersama Abu Bakar rasa takut. Sebab apa kata Abu Bakar? Sekiranya salah seorang daripada mereka melihat di bawah tapak kakinya, dia akan melihat kita. Sebab dekat sangat dah sampai ke pintu gua dah. Gua pintu gua tu agak kecil lah. Maknanya kalau dia tunduk sikit memang nampak Nabi dan juga Abu Bakar. Sangat-sangat dekat. Beberapa langkah je. Kalau kata orang kata kalau adatnya memang dah kena tangkap lah. Tapi apa kata Nabi SAW? Wahai Abu Bakar, kamu menyangka kita berdua saja, tapi Allah Ta'ala bersama kita. Itu kekuatan dia. Itu kekuatan dia. Nampak macam kita berdua je, tak. Yang sebenarnya bersama kita adalah Allah Ta'ala lah yang menyelamatkan kita. Dan Nabi penuh yakin bahawa Allah Ta'ala pasti akan menyelamatkan. Tapi bagi Abu Bakar, iman dah kuat tu. Abu Bakar tu imannya sangat kuat dah, tapi masih lagi rasa gemetar, masih lagi rasa takut bila berhadapan dengan musuh yang sedang mencari dan berusaha untuk membunuh mereka. Jadi itulah kita lihat di sini betapa yakinnya Nabi SAW kepada pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Taala menghantar tenteranya apa dia? Disebutkan dalam ayat ini. Okey. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. Okey, tentera siapa dia, tuan-tuan? Bukan siapa dia, apa benda. Disebutkan bahawa tentera tersebut adalah 2 ekor merpati. Merpati je jadi penyelamat. Antaranya 2 ekor merpati yang membuat sarang dan bertelur di gua Thur. Tumbuhan subur dan labah-labah membuat sarangnya di pintu gua. Itu je. Mudahnya Allah Ta'ala nak selamatkan. Sebab mereka akan berfikir bila merpati, bukan merpati baru duduk, tak. Dah lama, maknanya seolah-olahnya dah lama di situ, dah bertelur. Kemudian dah tak tumbuh-tumbuhan pula tumbuh dengan cepat di kawasan tu. Kemudian ada pula laba-laba buat sarang. Itu cukup untuk memaknanya menjadikan orang kafir itu berfikir tak mungkin akan ada orang masuk dalam gua ni. Kerja Allah SWT begitu pantas. Laba-laba pun kalau ikutkan biasanya lama juga jadi nak buat sarang, tapi pantas. Semuanya adalah kerja Allah SWT. Logiklah tengok. Takkanlah ada orang masuk. Kalau masuk mesti tembus, mesti pecah sarang ni kan. Merpati takkan ada kat sini lagi kan. Rupa-rupa yang tebal begini takkan ada. Tak ada kan, kesan-kesan pun tak ada. Tak ada, tuan-tuan. Allahu Akbar. Inilah kehebatan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, selepas itu Rasulullah SAW dan Abu Bakar memulakan perjalanan hijrah ke Madinah tanpa disedari Suraqah bin Malik. Namanya cantik, tuan-tuan. Suraqah bin Malik. Nama Islam, sangat-sangat Islam nama dia. Tapi bukan Islam, kafir. Cuba nak bunuh Nabi SAW. Nama cantik. Kita boleh sebut nama ni Suraqah bin Malik ni confirm Islam kan kita kata. Tapi tak. Suraqah bin Malik dalam kes ini bukan Islam. Musuh yang sangat dahsyat, seorang pemuda Quraisy yang berjaya menjejaki mereka. Walaupun sorok-sorok sembunyi-sembunyi, tuan-tuan, jumpa juga. Dapat juga mereka menjejaki seorang ni, yang Suraqah ni mana sempat menjejaki Nabi SAW. Jadi bila hampir dia berjaya menghampiri Nabi dan Abu Bakar, tetapi ni soal kerja Allah Ta'ala. Kuda tak mau, dia nak. Kuda tak mau, tuan-tuan. Kuda tak mau jalan. Sampai dikatakan tenggelam dalam pasir, tuan-tuan. Tak nak. Dah bahkan kuda itu menjatuhkan dia pula. Kuda yang bawa, sedangkan dia ni orang yang sangat hebat, penunggang kuda yang hebat, tapi kuda boleh jatuhkan dia. Kuda tak nak dekat dengan Nabi SAW. Berapa kali? 2 kali. Naik jatuh. Itu semuanya kerja Allah.
Allah aturkan demikian. Okey, bila dah jatuh-jatuh dia pun jadi pelik lah tuan-tuan. Jadi pelik macam mana boleh aku ni penunggang kuda yang hebat, tak pernah jatuh kuda pun tiba-tiba hari ni jatuh pula. Bukan sekali, 2 kali pula jatuh. Dia pun rasa heran, dia pelik kan. Mula dah terfikir-fikir kata dia. Dalam ni sebutkan tertik dalam hatinya bahawa dia sebenarnya sedang menghalang seorang Nabi. Barulah datang rasa keyakinan, ini bukan sebarang orang ni. Yang aku nak kejar ni bukan sebarang, ini sebenarnya Nabi. Dia mula dah terdetik ada terdetik dalam pemikiran dia. Lalu apa dia buat? Kemudian memanggil Rasul, meminta jaminan keamanan dan kemaafan. Dia dah rasa keyakinan dia bahawa itu adalah Nabi dan tak mungkin dia boleh mengalahkan Nabi. Datang keyakinan, maka dia buat apa? Dia minta dipanggil Nabi, kemudian minta jaminan keamanan dan kemaafan. Dan Nabi maafkan tuan-tuan. Ini kehebatan Nabi. Sepatutnya pancung je lah. Kalau kita pancung tak bagi peluang lah. Dah kejar, dah cuba nak bunuh, bagi keampunan, kemaafan. Nabi bagi tuan-tuan. Ini sifat pemaaf Nabi yang sangat-sangat luar biasa. Kalau kita memang tak lepas peluang lah. Dah jatuh, belasah lah cukup kan. Pancung je lah. Tapi tak, Nabi bagi kemaafan kepada dia. Okay. Baik, kemudian dah bagi kemaafan, Nabi maafkan dia. Dia menawarkan bekalan dan peralatan kepada Nabi dan Abu Bakar. Tapi Nabi menolak. Kata Nabi, kami tidak memerlukannya. Tetapi kamu adalah memesongkan usaha menjejaki kami. Nabi kata syarat boleh aku selamatkan kamu, tapi kamu kena bantu balik. Dan dia bersetuju. Dia makna mengkaburilah. Contohnya contoh tapak-tapak kuda, tapak-tapak jalan kaki tu dia hapuskan, supaya orang kafir Quraisy ni tak dapat menjejaki Nabi. Asalnya musuh, akhirnya jadi orang yang membantu Nabi, menyelamatkan Nabi juga dalam kes ini. Baik, begitulah keadaan Suraqah pada waktu pagi. Dia adalah pemburu Nabi dan Abu Bakar, tapi pada waktu petang bertukar menjadi pengawal mereka. Asalnya musuh, tapi akhirnya jadi orang yang menjaga keselamatan Nabi. Bukankah semua ini adalah bantuan dan pertolongan Allah yang telah dirakamkan dalam Al-Quran dan hadis? Allah Ta'ala memeliharanya sehingga hari ini sehingga hari ini kita dapat lihat. Ia satu bukti dan untuk pengajaran kepada kita. Inilah antara beberapa bantuan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi SAW yang kita dapat lihat dalam Al-Quran, dapat lihat juga dalam hadis, dan ia menggambarkan bahawa memang Nabi SAW itulah hamba Allah Ta'ala, pesuruh Allah Ta'ala yang dihantar, diutus kepada manusia, dan Allah Ta'ala sentiasa berada bersama Nabi, membantu Nabi SAW. Jadi tuan-tuan, cukup untuk pusingan yang kedua. Kita masuk pada pusingan yang pesan pertama, kita masuk pusingan yang kedua. Okey, kita ada lebih kurang 7-8 minit lagi, insya-Allah. Baik tuan-tuan, Allah SWT, kita masuk bab fiqh al-munakahat. Okay, fiqh al-munakahat. Walaupun kita dah kahwin tuan-tuan, anak-anak, ada cucu, tapi tak salah untuk kita belajar, untuk lebih memahami tentang prinsip-prinsip yang ada dalam Islam berkaitan dengan hukum nikah kahwin. Baik tuan-tuan, Allah SWT, bagi Islam, usrah atau keluarga ni adalah satu perkara yang sangat penting. Mana kahwin ni satu benda yang penting, sangat penting dalam Islam. Okey, sebab apa? Sebab kita kata, disebutkan bahawa innal fard juz'un minal usrah. Kita ni, individu ni, adalah sebahagian daripada masyarakat. Okay. Bila masyarakat, bila seorang tu, ayah dia baik, mak dia baik, kahwin, maka dilahirkan anak yang baik. So anak yang baik ini dia berkembang masuk dalam masyarakat. Kalau anak-anak yang baik ini masuk dalam masyarakat, jadi masyarakat itu pun jadi baik. Bila masyarakat jadi baik, masyarakat contohnya dekat desa Kolej, masyarakat dekat desa Anggerik bergabung, jadi masyarakat baik, dia akan membentuk mungkin daerah yang baik, daerah nilai yang baik contohnya. Lepas tu bergabung pula daerah-daerah kepada negeri yang baik. Negeri yang baik akan bergabung menjadi negara yang baik. Itulah dia punya pusingannya, prosesnya. Dan sebab itulah dalam pemilihan kita nak kahwin, kalau kita nak kahwin lagi ke, ataupun bagi mereka yang belum kahwin, maka kena merancang dengan baik. Carilah bakal isteri. Yang saya selalu pesan pada pelajar-pelajar saya, carilah bakal isteri yang dah siap. Dah siap tuan-tuan, bukan yang tak siap lagi. Okey, maksud yang dah siap dia, kalau kita nak cari isteri ke, ataupun kita nak cari menantu ke, cari yang dah siap.
Okey, maksud yang biasa yang boleh tuan-tuan, yang telah sempurna didikannya. Maksudnya apa dia? Maksudnya jangan pilih orang yang baru-baru belajar alif batak nak kahwin, tak berapa bagus dari sudut hukum syarak. Bukan haram, bukan salah, tapi tidak menepati apa yang telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi nak apa dia? Nabi nak kita memilih seorang yang mampu untuk mendidik anak-anak mereka. Maknanya kalau kita dah siap, contohnya ayah dah faham agama, dah beramal dengan agama, contohnya, okey, kahwin pula dengan isteri yang juga ada agama, baca Quran bagus, akhlak bagus, bab tutup aurat dah tak jadi masalah, dah menjadi kebiasaan, solat jaga, ibadah semua jaga. Bertemu dua ni, maka bila lahir anak-anak itu akan dididik dengan cara yang sangat baik. Tapi kalau kita kahwin dengan orang yang baru nak belajar, masalah tuan-tuan. Aurat tak settle, solat tak settle, semua tak settle. So bila anak lahir, mak tak settle lagi, anak dah lahir, siapa nak membantu dia? Proses dia lambat. Jadi kalau kita nak membantu untuk tujuan kata, sebab kita nak akan membentuk masyarakat dan negara yang baik tuan-tuan, dan kita bercita-cita untuk melihat Malaysia ni sebagai sebuah negara Islam tuan-tuan, yang mengamalkan undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lain dan tidak bukan, caranya adalah untuk didik anak-anak kita, generasi-generasi baru ini supaya faham tentang Islam. So proses kita di Malaysia ni melalui proses demokrasi, mengundi tuan-tuan. Jadi kalau anak-anak muda yang ada juta-juta, berapa juta, kalau saya ada 5 juta pengundi baru ya. Kalau 5 juta pengundi baru ni tuan-tuan faham Islam, nakkan Islam, mereka akan memilih pemimpin-pemimpin yang benar-benar ikhlas, ingin berjuang menegakkan Islam, maka akan tertegak negara Islam tuan-tuan. Cuma faktanya kita dapat hari ini majoriti anak-anak muda tak faham sangat tentang peranan mereka, dan mereka pun tak ramai yang betul-betul faham tentang hukum-hukum Islam, tentang bagaimana nak memilih pemimpin. Wallah alam, kita tengoklah apa yang akan berlaku 19 bulan ni. Besar peranan anak muda yang tak mudi, yang cukup 18 tahun automatically diregister secara automatik tuan-tuan mengikut alamat. So tunaikanlah hak kita sebagai seorang pengundi, kerana saya selalu sebut pada pelajar-pelajar saya, kalau kita memilih pemimpin yang kita faham, kita tahu dia memang ingin menegakkan Islam, ikhlas dalam perjuangannya, amanah dalam menunaikan tanggungjawab, insya-Allah kita akan dapat ganjaran pahala selama 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun insya-Allah kita akan dapat pahala, kerana kita antara matlamat dia ialah halal, maka hilanglah dia baru lagi semena.